Assalamualaikum semua. Okay, apa khabar? Cikgu harap awak semua sihat. Okay, hari ini Cikgu Del akan ajar bagaimana kita hendak menyelesaikan masalah yang melibatkan wang. Okay, kita baca soalan yang pertama. Fatty menyimpan wang 30 sen setiap hari. Setiap hari. Maksudnya dalam satu hari Fatty simpan 30 sen. Berapakah jumlah wang yang disimpan dalam masa 12 hari? Okey, kalau satu hari bersamaan dengan 30 sen, kita nak cari 12 hari. Jadi operasi yang kita kena buat ialah operasi darab. Okey, kita boleh buat 12 darab dengan 30 sen. Okay, cikgu akan tunjukkan awak satu teknik yang pantas untuk kita darab dengan gandaan 10. Okay, gandaan 10 maksudnya 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Okey, bila ada sifar dekat belakang ni, kita potong sifar ni, kita terus tulis dekat bawah. Okey, sekarang sifar ni dah habis, kita dah potong, tinggal 3. Jadi kita akan buat 2 darab dengan 3, kita akan dapat 6. Kemudian 1 darab 3, 3. Dapat jawapan 360 sen. Okey, 360 sen kita kena tukarkan kepada ringgit. Sen tukarkan kepada ringgit, kita kena bahagi dengan 100. Okey, bahagi 100. Bahagi 100 ialah nombor bertuah. Jadi bila bahagi yang melibatkan nombor bertuah, kita hanya perlu gerakkan titik. Okey, 360 sen ni, titiknya berada di belakang sini. Okey, jadi kita bahagi, kita gerak ke kiri 2 kali. 1, 2. Jadi titik yang baru berada di sini. Jadi jawapan dia ialah RM3.60. Okey. Tak ada perkataan sen dekat belakang ni ya, sebab kita dah ada RM, tak boleh ada sen. Okey, sekarang cikgu tunjuk contoh soalan yang kedua. Wang sebanyak RM17.60 diberikan sama banyak kepada Ani, Ana, Ali dan Aziz. Berapakah wang yang Aziz dapat? Okey, wang sebanyak RM17.60 diberikan sama banyak. Okey, berikan perhatian kepada perkataan sama banyak. Bila kita jumpa perkataan sama banyak, kita lakukan operasi bahagi. Okey, sekarang kita nak bahagi berapa? Kita kira dekat sini, Ani, Ana, Ali dan Aziz. So, ada 4 orang. Jadi, kita akan bahagikan dengan 4. RM17.60 kita bahagi 4. Okey, yang ini cikgu harap awak boleh selesaikan sendiri. Okey, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Ketiga. Ada 2 gambar. Yang pertama, kek coklat berharga RM12.50 dan kek pisang yang berharga RM6. Okey. Azlan membeli 2 kek coklat dan 3 kek pisang. Berapakah jumlah harga yang perlu dia bayar? Okey, Azlan membeli 2 kek coklat. Jadi kek coklat ni kita akan darabkan dengan 2. Dan 3 kek pisang. Jadi kek pisang ni kita akan darabkan dengan 3. Berapakah jumlah harga yang perlu dia bayar? Jumlah. Jadi selepas kita darabkan, kita kena tambah. Okey, kek coklat 2. Jadi kita boleh buat RM12.50 darabkan dengan 2. Okey, kemudian dia beli kek pisang 3. Jadi RM6. Kita darabkan dengan 3. Okey, kemudian kita tanya berapakah jumlah. Jadi jawapan yang pertama kita kena tambahkan dengan jawapan yang kedua. Okey, jawapan darab yang pertama tambahkan dengan jawapan darab yang kedua untuk dapatkan jumlah harga yang perlu dibayar. Okey, soalan yang keempat. Ada gambar RM155.
Radi membeli 2 biji mainan komputer. Okey, ini bukan komputer betul tapi komputer mainan. Dia membayar dengan RM400. Berapakah baki wangnya? Okey, sebelum kita boleh cari baki, kita kena cari dululah berapa harga 2 biji mainan komputer. Kalau 2 biji, maknanya kita kena darabkan dengan 2. Okey, jadi harga komputer satu ialah 155. Radi beli 2, kita darabkan dengan 2. Baru kita dapat berapa harga untuk 2 biji mainan komputer. Selepas itu, dia bayar dengan RM400. Berapakah baki? Untuk cari baki, kita kena tolak. Okey, dia bayar dengan harga RM400. Jadi, kita tolakkan dengan jawapan darab tadi untuk dapatkan baki wangnya. Okey. Cikgu harap boleh selesaikan sendiri. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, dia bagi kita dalam bentuk jadual. Okey, jadual buah-buahan dan harga sekilogram. Harga sekilogram maksudnya harga 1 kilogram. Okey, ada buah manggis, harga RM6. Ada buah jambu, harga RM5.50. Soalan dia, Farid membeli 3 kilogram manggis dan sekilogram jambu. Berapakah jumlah yang perlu dia bayar? Okey, soalan ini sama macam soalan tadi. Farid beli 3 kg manggis. Jadi manggis ni kita kena darabkan dengan 3. Dan se-kg. Se-kg maksudnya 1 kg jambu. Jadi jambu ni kita tak payah nak darab lah sebab dia dah beli 1 kilogram sahaja. Jadi berapakah jumlah yang perlu dia bayar? Okey, yang pertama kita kira dulu harga manggis. Okey, harga manggis ialah RM6. Dia beli 3, kita darabkan dengan 3, kita akan dapat RM18. Okey, kemudian kita nak tambahkan dengan jambu. Okey, tengok sini. RM18 nak tambah dengan jambu RM5.50. Okey, macam mana kita nak tulis? Okey, RM18 ni sen dia berada di belakang. Titik, sifar, sifar. Kemudian baru kita boleh tambahkan dengan RM5.50. Okey, awak selesaikan untuk dapatkan jawapan akhir. Okey, kita beralih ke soalan nombor 6. Okey, sebuah mainan ni berharga RM18.90. Maniam ada 5 keping wang RM5. Dia membeli mainan di atas. Berapakah baki wangnya? Okey, dia ada 5 keping wang RM5. Maksudnya, dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 keping duit RM5. Jadi, berapa sebenarnya jumlah wang yang Maniam ada? Kalau kita kira 5, 10, 15, 20, 25. Jadi dia ada duit sebanyak RM25. Okey, kemudian dia beli mainan harga RM18.90. Berapakah baki wangnya? Jadi baki kita lakukan operasi tolak. Okey, soalan nombor 6 ni sama macam soalan nombor 5. RM25 ni tak ada sen. Jadi kita perlu tambahkan titik, sifar, sifar. Kemudian baru kita boleh tolakkan dengan harga RM18.90. Okey, cikgu harap awak boleh kira untuk dapatkan jawapannya. Okey, kita sambung ke soalan yang seterusnya. Yang ketujuh. Okey, ini ada nama Hasni. Dia beli sekeping sampul surat berharga 60 sen. Tapi dekat sini dia beli 2. Okey, kemudian ada satu disket berharga RM2. Okey, kemudian Dul pula beli ada 2 batang pensil. Sebatang pensil berharga RM1.40 dan sebuah fail yang berharga RM3. Perbezaan harga belian barang di antara Hasni dan Dul. Kita nak cari perbezaan harga barang yang dibeli oleh Hasni dan Dul. Jadi kita cari dulu berapa jumlah harga barang yang dibeli oleh Hasni.
Okey, macam mana kita nak buat? Okey, kita buat 60 sen tambah dengan RM2. Okey, kalau awak buat 60 sen tambah RM2, awak salah sebab sekeping 60 sen. Hasni beli 2 keping. Jadi bila 2 keping, 60 sen tu mesti ada 2 kali lah. Baru kita boleh tambahkan dengan RM2. Okey, sebelum kita boleh lakukan operasi penambahan, kita kena tengok juga dekat sini. Yang ini ialah ringgit. Yang ini ialah sen. Jadi kita kena tukarkan sen ni kepada ringgit. Okay, macam mana kita nak tulis? Okay, kita tulis dulu nama Hasni. 60 sen. Sifar titik 6 sifar. Okey, ada 2 keping. So, ada 2 kali 60 sen. Kemudian, tambahkan lagi dengan RM2. Okey, baru kita dapat berapa belian harga Hasni. Harga belian barang Hasni. Okey, sekarang kita akan kira pula harga belian barang Dol. Okey, tulis nama kat sini Dol. Okey, sebatang RM1.40. Tapi Dol beli 2. Jadi RM1.40 ni mesti ada 2 kali lah. RM1.40. RM1.40. Okey, kemudian tambah dengan RM3. Okey, tengok RM3 ni tak ada sen. Jadi RM3 3 titik sifar sifar. Kemudian kita tambahkan. Okey, lepas kita dah cari harga barang yang Hasni beli dan Dol beli, kita kena cari perbezaan. Perbezaan ialah operasi tolak. Okey, jadi kita akan lakukan lagi satu kerja dekat bawah ni. Kita akan lakukan operasi penolakan. Okey, kita ambil jumlah belian yang banyak, yang paling besar, tolak dengan jumlah bayaran yang lebih kecil. Okey, soalan yang ke-8. Soalan yang terakhir. Okey, ini ada gambar sebuah tembikai berharga. Okey, 1 kilogram berharga RM1.70. Okey, bukan sebiji tembikai ni harganya RM1.70, tapi sekilogram harga RM1.70. Okey, Linda ada RM10. Dia membeli sebiji tembikai itu yang beratnya 5 kg. Berapakah baki wangnya? Okey, jadi yang ini 1 kg RM1.70. Kalau 5 kg, kita kena darabkan dengan 5. Okey, betul. Jadi kita ambil RM1.70, kita darabkan dengan 5 untuk dapatkan harga sebiji tembikai. Okey, selepas kita dah dapat harga sebiji tembikai tu, barulah kita boleh kira baki wangnya. Baki wangnya ialah operasi tolak. Jadi berapa nak tolak berapa? Okey, ya. Linda ada RM10. Jadi ambil RM10. Okey, RM10 ni pun sama, tak ada sen. Jadi kita tambahkan titik sifar, sifar. Okey, tolakkan dengan jawapan darab yang awak kira tadi. Dan awak akan dapat berapanya baki wang Linda. Okey, cikgu harap awak dapat selesaikan. Cikgu dah tolong bagikan gambaran pada awak. Cikgu harap awak boleh cuba buat latihan ni sendiri, boleh selesaikan. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.